Assalamualaikum. Anda kembali lagi menyaksikan Anda Bahagia bersama saya, hos anda, Osha Basri. Dan seperti biasa kita ada Dr. Emalia Madihi, pensyarah kanan di program kaunseling Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Bersama kita hari ini yang akan berbicara tentang kesihatan mental kanak-kanak. Kesihatan mental kanak-kanak adalah satu isu yang penting dan harus dibincangkan. Ini kerana kita sering menganggap kanak-kanak mereka ini seorang yang riang, gembira, melihat mereka seperti tak ada masalah pun. Namun sebenarnya kanak-kanak dan juga remaja mereka ini mempunyai perasaan sama seperti kita dewasa ni ya. Mereka kecewa, mereka sedih, mereka takut, mereka bimbang dan sebagainya. Sekiranya tidak dikesan awal, tidak dirawat awal, ini akan mengakibatkan pelbagai implikasi pada jangka masa singkat dan jangka masa panjang seperti gangguan perkembangan minda dan pembelajaran akademik mereka, pergaulan mereka dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak berbicara tentang kesihatan mental kanak-kanak. Bersama Osha sekali lagi, Dr. Emalia Madihi. Hari ini kita berbicara tentang kesihatan mental kanak-kanak. Jadi doktor, boleh tak kongsikan tahap perkembangan psikososial anak-anak dari kecil hingga dewasa? Sebab saya ada terbaca kanak-kanak ni penerimaan mereka dari usia dilahirkan sehingga 2 tahun, begini mereka melihat, begini mereka menerima proses mereka, apa yang kita perlu lakukan. Jadi boleh tak doktor jelaskan lagi dengan lebih detail sedikit sebanyak? Kita perlu membicarakan berkenaan dengan kesihatan mental kanak-kanak dan memahami, sebagai ibu bapa, penjaga dan masyarakat, kita perlu memahami dunia kanak-kanak ini, termasuklah cara mereka berfikir. Bila Osha bertanya berkenaan dengan psikososial, ini bermaksud kombinasi ilmu psychological dan sosial. Jadi bila gabungan ilmu ini, psikologi dan sosial ini, kita perlu tahu perkembangannya dari masa ke semasa. Betul lah apa yang Osha bacakan sebab bila kita belajar tentang psikologi kanak-kanak, kita akan melihat dari hari pertama dia. Kita tak cakap semasa pregnancy, kita tak cakap kita hari pertama dia dilahirkan sehingga remaja. Kenapa kita kata kanak-kanak itu sehingga remaja? Mengikut Akta Kanak-kanak di Malaysia umur kanak-kanak ini adalah di antara 1 hari hingga remaja, sehingga 18 tahun. Jadi selalunya kalau saya lah Osha, saya sangat berminat bila bercakap dengan bercakap tentang kanak-kanak ini, perkembangan kanak-kanak ini, kerana seiring dengan apa yang saya praktiskan dalam bidang kaunseling Jadi pertamanya saya akan lihat umur dia. Kalau umur daripada bayi hari pertama hingga 2 tahun, tahap psikososial mengikut teori, kalau dibenarkan Erikson, kita panggil Erikson's theory mereka adalah sebab trust dan juga distrust, percaya ataupun tak percaya. Pada tahun inilah, 1 hari hingga 2 tahun ini, bayi itu, infant itu, kita nak develop trust mereka. Waktu itulah perhubungan, attachment dengan orang dewasa, terutamanya ibu bapa, sangat-sangat penting. Jadi kalau tiada attachment, tak ada trust, jadi kemungkinan besar psychosocial identity of this child nanti akan terganggu. Sekiranya kita bagi 2 tahun yang pertama ini, kita bagi kegembiraan, kita bagi whatever exposure, pendedahan kepada baby ini ataupun infant ini, happiness, of course dia perlu merasai kesakitan juga, dia jatuh, dia main, dia jatuh, kita perlu benarkan. Jadi itu satu, trust versus distrust. Tahap kedua pula adalah berkenaan dengan autonomi. Kita bagi kuasa kepada dia versus mungkin dia rasa malu, dia rasa sangsi. Autonomi ni sebab kita perlu juga bagi orang cakap peluang kepada anak-anak ini untuk merasa ada power sedikit, beri kepeluang ke dia untuk membuat satu keputusan. Pada umur ini more kepada 2 tahun hingga 4 tahun. Ataupun hingga 5 tahun. Masa waktu ini juga peringkat awal kanak-kanak ini bergantung kepada macam mana kita nak membentuk perasaan keyakinan diri dia. Waktu inilah the self-development ataupun self-confidence itu akan terbentuk. Kita perlu bagi ruang dan peluang untuk anak-anak ini berkembang untuk ini. Ketiganya berkenaan dengan inisiatif ataupun rasa bersalah.
versus rasa bersalah. Kita perlu ada anak-anak ini akan melalui proses ini. Sebab itu mereka sangat kreatif kan. Jadi anak-anak yang berumur 6, 7, 8 ni mereka sangat kreatif. Jadi kita kena galakkan. Dan the last one untuk remaja pula adalah tahap 4 ya, psikososial tahap 4 kita panggil isu identiti ya. Sebab masa remaja ini mereka akan membentuk identiti mereka tersendiri kan. Jadi mereka akan tengok macam mana orang yang dia nak inginkan. Sebab itu kadang-kadang kalau identiti itu tidak terbentuk dengan betul ataupun dengan solidnya, identiti itu akan terganggu dan dia akan bawa masa dia young adult nanti dia akan rasa keliru. What should I do now? Who am I? You know, a lot of question berkenaan dengan ini. So itu tahap psikososialnya, Syah. Ada 4 tahap psikososial. Jadi saya harap penonton yang sedang menyaksikan kami memahami dengan lebih jelas lagi lah, okey, tentang tahap perkembangan psikososial anak-anak dari dilahirkan sehinggalah ke remaja. Untuk anda yang menyaksikan Anda Bahagia, hari ini kita berbicara tentang kesihatan mental kanak-kanak. Emailkan kepada kami di bahagia@tvstv.my jika anda ingin bercakap, ingin berbicara dengan Dr. Emalia untuk episod kali ini. Okey, kita akan berhenti rehat seketika, kembali bersama anda selepas ini. Anda kembali lagi menyaksikan Anda Bahagia. Terima kasih kepada penonton yang menyaksikan. Osha bersama Dr. Emalia hari ini berbicara tentang kesihatan mental kanak-kanak. Sesuatu yang memang sangat penting untuk kita bincangkan, namun ada ketikanya kurang diambil perhatian. Sebab seperti yang saya katakan awal tadi, mereka ini selalu sering dilihat seorang yang gembira, tak mempunyai masalah, namun mereka juga seperti kita. Okey? Jadi saya nak bertanya lagi dengan Dr. Emma ya. Apakah tanda-tanda ataupun amaran yang anak-anak kita ni sedang tertekan? Mungkin ada ciri-ciri dia ke, macam mana tindakan dia ke, kata-kata dia ke? Saya nak berkongsi sedikitlah, Osha, satu penyelidikan yang telah dibuat oleh Harvard Medical School. Okey, daripada findings penyelidikan tersebut mengatakan bahawa seorang daripada 5 orang kanak-kanak yang mereka kaji mengalami gangguan kesihatan mental. Okey, serius tu kalau walaupun dia di UK kan ataupun di overseas tapi mungkin kita boleh ambil iktibar di negara kita sendiri. Jadi bagi saya, kalau 1 daripada 5, kita boleh imagine kita bayangkan kita berada di playground. Kita tengok 5 orang dekat playground ataupun 10 orang, mungkin 2 orang terganggu kesihatan mentalnya. Jadi tanda-tanda amaran yang perlu ibu bapa, masyarakat pula janganlah cakap anak kau sakit, jangan macam tu Kita perlu ada cara untuk kita sampaikan tapi at least untuk kita tahu macam mana kita nak mengenal pasti tanda-tanda yang amaran ini yang terganggu kesihatan mentalnya. Yang pertama sekali very easy dan selalu saya sebut adalah tingkah laku yang ekstrim. Okey, keduanya kalau appetite dia, selera makan dia berubah, sama ada tidak mahu makan langsung ataupun makan terlalu banyak, binging dan ketiganya adalah bila si anak itu mempunyai perangai yang sangat ekstrim dan sering ketakutan, sering risau, sikit-sikit risau, sikit-sikit takut, sikit-sikit risau. Bila anak-anak ini menyebut perkataan itu, sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, kita perlu ambil perhatian. Jangan tak endah dengan apa yang dikatakan oleh anak-anak ini. Kita tak tahu apa yang nak disampaikan. Walaupun mungkin itu hanya mereka just cakap, tetapi kita perlu dengar. Dengar kita ni bukan dengar daripada lisan mereka, tetapi dengar daripada tingkah laku mereka. Dan seterusnya adalah pertumbuhan fizikal mereka terganggu. Okey kan, selalunya kalau kita buat medical check up for our children kan, pihak hospital ataupun klinik dia akan mengukur diameter of the head, ketinggian, berat. Itu sangat penting. Itu menunjukkan nak tengok sama ada anak kita ini membesar dengan sihat ke tidak sihat. Okey, cukup nutrisi yang ada dalam badan mereka. Sangat kita kena check ini. And the last one adalah sukar untuk memberi tumpuan.
Jadi bila tak dapat nak pay attention kepada sesuatu because mungkin terlalu anxious, mungkin terlalu something yang bothering them kan. Jadi kita kena ambil kisah, dan ini adalah antara tanda-tanda awal yang boleh kita kenal pasti. You tak payah pergi universiti untuk tahu perkara ini. This is something yang biasa kita akan tengok. Terima kasih ya atas perkongsian daripada Dr. Emma, dan kita ada pemanggil dari Sarike, Sarawak. Kita ada Puan Khatijah di talian. Silakan dengan soalan Puan Khatijah. Hai Dr. and Osha, kami Khatijah dari Sarike. Anak lelaki kami sangat hyperaktif. Umurnya 5 tahun. Ada-ada jat di polanya. Berikut kesiastuk, baik dalam rumah, baik keluar. Bila ditahan dilarangnya nangis, si mauk kena tahan. Pujuk sekejap okey, lepas dia start lagi. Macam tu, anak kami tak depresi kah? Macam ni kami nak mula Bila Puan Khatijah nampak tingkah laku yang mungkin bagi beliau adalah sangat ekstrim, tidak pandai diam, orang cakap berekod sana sini, berlari di sana ke sana ke sini kan. Ya kan? Jadi kita pun bingung, kenapalah anakku tidak pandai diam ni? Cobalah dengar ke apa kan. Okey, satu gangguan mental yang boleh terjadi pada kanak-kanak adalah gangguan perhatian dan ataupun kita panggil hyperactive kan, ADHD. Kita selalu dengar ni ADHD kan, attention deficit ADHD hyperactivity disorder. Okay, so this something, tapi kita tak boleh self-diagnose anak kita. Yang tadi Puan Khatijah nak tanya sama ada anaknya mempunyai simptom depresi ataupun memang anaknya dah depressed ataupun murung kan. Kita tidak boleh mengatakan, kita tidak boleh berbuat sedemikian. Kalaulah tingkah laku ini berlarutan, anak pun tak dengar apa yang arahan-arahan yang simple yang mudah, anak-anak tak dapat nak dengar juga. Jadi it's good berjumpa dengan profesional untuk untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku. Okey, kita tidak tahu apa yang berlaku di bahagian otak kan, kita tak tahu bahagian emosi. Jadi it's good kalau ia berlarutan dan dia mengganggu kefungsian si anak untuk belajar contohnya, ataupun pencapaian akademik anak tersebut semakin turun Jadi kita boleh, asalnya sebagai ibu bapa kita kena terbuka untuk menerima perkhidmatan sebegini. Jangan malu. It's not the time to malu kata orang kan. Jadi kita kena untuk demi kesejahteraan si anak ini juga. Jadi kalau kita nak menjelaskan lagi kerisauan kita nak confirm kenapa kan, saya rasa memang sebaik-baiknya lah kita berjumpalah kepada mereka yang pakar. Kita jangan buat diagnose sendiri. Sebab kita tak tahu sebab kita sayang ke anak-anak kita, seperti kata doktor, kesejahteraan mereka. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil. Kita ada Sylvia dari Bintulu. Okey, silakan Sylvia, soalan anda kepada Dr. Emma ya. Hai Osha, hai Dr. Amalia. Saya Sylvia dari Bintulu. Sebelum COVID, anak saya memang aktif bersukan. Dia suka main bola sepak bar. Dulu bila aktif bersukan keluar, dia happy je. Biasalah, okey semua. Tapi bila sekarang ni, memang dah tak ada lah dia bersukan. Dia jadi diam bah. Balik sekolah lepas mandi makan, terus masuk bilik. Saya rasakan sukan diperlulah. Kalau tidak, anak tidak tahu mau buat apa. Diam dalam bilik saja. Susah juga hati saya tengok. Ini dia soalan daripada Sylvia. Dia kata bersukan dia rasa elok sebab dia susah hati bila anak tak bersukan, dia duduk dalam bilik sahaja, anak jadi pendiam dan mengubah si anak yang aktif menjadi seorang yang tak aktif dan diam je. Komen Dr. Emma macam mana? Ya, okey. Pandemik COVID-19 ini telah mengubah hidup kita 360 degree, boleh dikatakan sedemikian. Kalau diri kita sebagai seorang dewasa merasakan demikian, si anak, si kanak-kanak juga merasakan sedemikian. Dan mungkin mereka dah rasa macam, what is this kan? Jadi kalau tak ada penerangan, mereka akan terus berada dalam dunia mereka. Dunia mereka itu kita takut berada dalam dunia maya yang kita tak tahu, yang dia sendiri pun masih meneroka dunia tersebut dan terjebak dan mungkin sesuatu
perkara yang tidak elok berlaku. Kan kita takut itu, okey? Sukan adalah satu aktiviti fizikal yang boleh merembeskan. Dah keluar pula rembesan tu hormon dalam otak kita yang adrenalin kita begitu dirembes dan kita akan rasa happy. Happy tu of course akan relate dengan oksitosin hormon, because bila kita bersukan secara fizikal ataupun berjumpa kawan-kawan bersosial kita actually sebenarnya kita mendidik diri kita untuk meningkatkan tahap psikososial yang sihat. Okey, jadi bila anak itu tiba-tiba stop tidak bersukan dan di rumah pula sampai rumah mungkin saya tak tahulah keadaan di rumah macam mana, tapi mungkin ada kalangan ibu bapa yang membebel. Contohlah kenapa tak kemas bilik, kenapa tak cuci baju, kenapa letak kasut, semuanya kenapa. Okey, bila dalam bidang kaunseling Osha, dalam sesi kaunseling untuk kanak-kanak pertanyaan kenapa ini adalah satu pertanyaan yang I would say no. Okay, sebabnya bila kita sebut especially kepada remaja dia akan bagi alasan yang kita kadang-kadang geram kita dengar. Mereka akan cari alasan yang sangat kreatif. Tetapi bagi kanak-kanak yang di bawah 12 tahun, pertanyaan kenapa itu sangat penting. So kita nak menggalakkan mereka bercakap. Okay? Jadi biarlah mereka bercerita, because that is how they speak and then develop dia punya language acquisition mereka. So kita kena faham ini Jadi bila anak tersebut lepas makan, alhamdulillah lah dia nak makan bersama dengan kita kan, dengan puan, dengan parents dia. Tapi ada juga anak yang mungkin tak nak langsung makan, ambil pinggan, ambil makanan, masuk dalam bilik, tengok pula komputer ke apa kan dalam bilik kan, menyendiri. Kita pula susah hati. Jadi macam hotel room pula. Pinggan yang kotor letak dekat tepi, dekat luar pintu. Kan? Kita tak nak itu. Because sebuah rumah yang harmoni, sebuah rumah yang orang cakap dinamik kita nak warm, kita nak kemesraan itu wujud kita kena galakkan. Sebagai ibu bapa kita galakkan semua ahli keluarga berkumpul bersama-sama, makan bersama-sama, bercakap kan, berbual, itu sangat penting. Interaksi itu sangat penting. Jadi mungkin Puan Khatijah, ini hanya pandangan sajalah. Mungkin Puan Khatijah boleh boleh mula bertanya. Kita takutlah Puan, kalau si anak pula berfikir secara differently kita tak nak itu kita tak nak. Semoga perkongsian daripada Dr. Emalia tadi dapat memberikan sedikit apa kata orang penjelasannya buat Puan Sylvia dan juga Puan Khatijah. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton. Anda bahagia bersama kami berdua. Kembali lagi menyaksikan Anda Bahagia. Saya host anda. Hari ini kita bercerita tentang kesihatan mental kanak-kanak. Masih lagi kita ada Dr. Emalia Madihi bersama Osha pada hari ini. Okey, saya nak tanya dan ini berdasarkan pemerhatian saya sendiri juga, apa yang saya lihat lirik lagu saya boleh katakan menjadi pendorong kepada kes bunuh diri. Setuju atau tidaknya dengan akses di internet, lagu-lagu yang didengar oleh anak-anak kebanyakannya ada mengandungi perkataan suicide ataupun bunuh diri. Bila anak-anak mendengar lagu ni kan, doktor, ia seperti menanam idea dalam fikiran mereka perkataan. Hari-hari dengar sebab nak hafal lagu, lagi-lagi budak-budak yang kata orang memang sepanjang masa dia tengok ada akses pergi sebagai contohnya ke YouTube. Dia akan hafal lagu. Jadi macam mana? Apa komen doktor tentang ini Sebab kalau dari radio memang dah ditapis perkataan-perkataan sedemikian. Namun kalau melalui internet mereka mempunyai handphone sendiri, itu memang dapat diakses. So komen doktor macam mana? Untuk makluman semua penulisan lagu, lirik, these are the creative way untuk express diri. Jadi kita akan lihat seorang artis, mereka akan berkongsi hasil karya mereka. Mungkin penulis itu tidak mempunyai apa-apa, tapi ada penulis yang saya baca jugalah daripada kajian-kajian, memang ini adalah satu cara untuk mereka menyuarakan isi hati kepada suatu karya. Karya itu cantik, producer tengok cantik, very good, everything arrangement, kita boleh publish.
kan, walaupun dah ditapis tetapi sekarang ni kan internet semuanya di hujung jari. Jadi saya nak pesanlah adik-adik, remaja-remaja di luar sana, be wise. Jadi sebagai individu di dunia inilah kita diberi kebijaksanaan, kita gunakanlah kebijaksanaan untuk menilai sesuatu karya seni. Okey, memang betul kata Osha, bila anak-anak yang kecil-kecil ni mungkin mereka tak faham. Mereka akan dengar and then hafal. Dengar dan hafal kan. Jadi dia akan slowly akan implant the idea. Jadi di peranan ibu bapa. Ibu bapa kena check, kena semak apa yang anak mereka buat pada hari tersebut. Kena tanya. Hari ini ada tak tanya anak? Okay, how are you doing today? What do you do? What did you have? What did you do today? Kan? Apa yang telah apa something yang happen, happy yang buatkan you happy? Tanya anak. Jangan balik rumah, then diam. I Sendiri know. sendiri Yes, no. Ah, ah. Kalau boleh kan, saya perasan juga ni. Saya selalu remind myself, walaupun anak masih kecil, just start the conversation supaya anak terasa okay, the feeling of care, kasih itu ada, sayang itu ada, perhatian itu ada. Itu yang anak nak. Kalau mereka dengar, mereka boleh cakap, Ma, I've been listening to this song and then it's so weird and then I feel so scared, kan? So talk, because remaja especially bila mereka curious, tadi saya mention about identity, industry versus identity tu kan, tahap keempat remaja ini, mereka mempunyai curiosity, soalan yang banyak sehingga mereka tak ada jawapan. Kalau boleh, jadilah kawan kepada anak. Bila anak ada anak remaja, jadi kawan mereka, tapi kekalkan your role as parent. Kena ada perbezaan, untuk peranan tersebut. Kena jagalah ni Osha. Saya nak galakkan semualah, okey, bertanyalah dengan anak-anak apa yang mereka buat dulu. Jangan terus okey, nak buat macam ni, kita diam dulu. Reserve sampai dah parah baru kita nak bertanya. Itu adalah something yang mungkin terlewat sikit. Why don't start today, hari ini? Tanyalah ahli keluarga, especially anak-anak kita. Apa yang mereka telah buat? What make them happy? Kalau mereka, Ma, saya sedih lah, Ma. Kawan nganuk kami, kawan nganuk, kawan marah kami hari tu, macam something like that kan. They need to express themselves. Itu dia. Terima kasih sekali lagi Dr. Emalia Madihi, pensyarah kanan di program Kaunseling Timbalan Dekan, Hubungan Industri dan Masyarakat di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, di atas perkongsian beliau tentang kesihatan mental kanak-kanak. Jadi saya juga berharap penonton-penonton kita yang menyaksikan Anda Bahagia untuk episod kali ini mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan, apa yang kita bincangkan pada hari ini. Sampai kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang, dan juga kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini, jika anda mempunyai masalah, luahkan, bercakaplah dengan ibu bapa ataupun seseorang yang anda percaya. Kalau nak cari Kak Osha pun boleh juga. Okey, jumpa lagi untuk episod akan datang. Terima kasih kepada anda yang menonton kami.